Mission award untuk jadi pencipta lagu sekali penyanyi tu dia sekali datang serentak, alhamdulillah. Menangis sang camar itu merintih hati naluri. Masa tahun 1995 awak jumpa dengan Lalaga, saudara Lalaga yang perkenalkan dia yang sign award, bawa production dia Gomogi dan syarikat Sony Music masa tu dia berminat untuk distribute. Masa tu lah jadi saya kontrak dengan Gomogi tapi distributor under Sony Music. Abang melahirkan 2 album dan tak sangka pula masa recording masa kita recording tu abang memang itu intention abang, memang abang mencipta lagu abang sendiri dan antaranya 2 lagu abang sendiri producer berminat untuk jadikan hit number tu. Saya ingat lagi masa tu saudara Abang Imran, Abang Amran Noma, dia masa tu adalah A&R di Sony Music. Dia kata dia berminat dengan lagu abang 2 tu untuk dijadikan highlight. So alhamdulillah lah lagu Camar masa tu jadi meletup juga. Lagu Camar tu memang antara lagu yang top lah dulu kan. Jadi mission award untuk jadi pencipta lagu sekali penyanyi tu dia sekali datang serentak, alhamdulillah. Nak tumpang glamour sikit pun. Jadi bila dah yalah, bila satu nama dah meletup dulu kan, dah popular dah kan. Jadi rutin tu macam mana? Boleh cerita tak rutin artis dulu macam mana? Saya ni masalahnya masa saya jadi artis, saya tak macam artis lain. Semua orang kenal saya, wartawan semua tahu saya artis yang suka naik bas. Suka jalan sendiri, suka kendiri, maksudnya tak ada orang yang uruskan saya. Bukan tak ada, PR ada. Korang tahu ni lah zaman mak-mak dulu ni, mak-mak ni yang meletup dulu kan. Itulah saya memang self independence lah. Lagipun saya tak sangka lah masa 1996 tu, masa mula-mula saya peranjat masa tu saudara Alan Cobb adalah under Sony Music punya A&R kan, dia ada 2 A&R masa tu yang saya dia pengurus Sony Music masa tu. Dia datang kat saya, abang minta maaf lah abang, you tak jual. Saya frust gila. Lepas tu kan saya cakap kenapa tak jual, kenapa saya frust gila. Lepas tu dia cakap acah je, tipu je. Album saya baru dilancarkan 10k dah masuk dekat store masa tu. Saya terperanjat yang amat sangat. Tak tahu nak cakap apa. Saya balik rumah hantuk kat dinding kepala saya. Saya tak sangka rezekinya Allah Ta'ala nak bagi kan. Satiman daripada Son of Adam. Masa tu pandangan nampak artis baru ni masuk dalam dunia seni. Apa pandangan Abang Satiman ketika itu melihat Abot ni? Abot dia artis baru masa ketika itu. Okey, Abot ni datang selepas Ella. 80s lah. 90s dah. Saya dah ujung-ujung dah. Dah ujung 80s lah. Saya dah melepasi Ruhil. Okey. Dia dah ujung-ujung. Jadi semasa saya dengan Ella, saya ingat lah. Selepas tu selepas tu. Saya lagi my junior lah. Jadi saya ikut perkembangan Abot ni. Tengok show dia main gitar seorang, dia basking. Saya tengok dia dari jauh. Tapi hi bye jelah kan. Tak rapat sangat. Rupanya husband dia tu kawan saya. Saya pun husband tak ada, selalu dia tak tunjuk sangat, dia kat belakang. Dia low profile. Low profile. Rupanya husband dia dari FTG rock band. Itulah top tu. FTG ni dari zaman 80s lah. Saya kenal dia orang ni, FTG. Dia band pioneer lah dalam thrash metal music kan. Thrash metal. Jadi dari situlah kami selalu berjumpa lah kalau event apa ada. Ada sekali kita jumpa lah, kita pernah jamming sama. Pernah ingat tak masa tu AHB buat program, Abang Satiman jadi penghibur jemputan masa tu. Oh, I see. Abang ada nyanyi lagu Chris Dayanti, abang pernah jamming. Main, okey. Lupa mana-mana kan. Ada kenangan lupa ni. Tapi tahun tu saya dah tak aktif nyanyi lagi. Saya aktif lebih kepada entrepreneur masa tu. Ada buat bisnes masa tu. Saya adalah salah seorang testimoni pada syarikat tu untuk produk kesihatan diorang. Hari ni saya terkejut tengok badan turun balik. Kita once upon a time jumpa you
Yes. Saya ada masalah. Hari ni terkejut tengok balik normal balik. Saya ada masalah thyroid masa dulu. So bila saya recovery, Kanser lah dulu. Kanser tahap kelima kan? No thyroid. No cancer. Sebenarnya kisahnya saya kena thyroid dan saya makan produk tu, saya healing thyroid saya tu, yang badan saya pump naik sebab dia bila kita sihat kita subur lah, badan kita subur. And then ada cancer patient yang dia dah out of stage, dia somewhere nowhere lah, kita tahu lah kalau cancer dah pergi go 4 tu maknanya dia dah end of the line dia lah. So dia dapat dia consume produk masa tu, and then dia healing, tiba-tiba dia back to zero. Dia punya stage tu pergi ke stage 2. Dia reverse. So itu yang ramai orang miscommunicate masa tu, sebab saya buat video testimoni, sambil tu saya ceritakan pengalaman saya, berkongsi dengan orang lain yang ada masalah saya tengok dalam media kan, kita dalam media ada tulis stage 5 kan, dia kata dan saya tak faham. Lepas tu tiba-tiba orang cakap you dah covering dah cancer. Allah Akbar. Saya bukan cancer, saya patient thyroid. Thyroid saya memang besar masa tu, macam telur angsa punya tu. Itu lepas makan tu dia lepeh, dan saya tak ada buat apa-apa perubatan, apa-apa medication, hanya consume produk tu aja. So itulah, itu saya jumpa Abang Satiman masa syarikat tu launch program kan. Abang Satiman ada jemputan masa tu. Itu yang Abang Satiman tak ingat kot masa tu sebab saya badan gemuk. Masih lagi tegur kan. Abang masih lagi terlibat dengan, masih lagi aktif lagi lah kan, dalam aktif kan. Saya ada keluar dalam media mengatakan abang daripada dunia pentas pergi ke dunia jalanan kan. Itu macam mana tu? Saya basking ni sebenarnya bermula pada tahun 2012. 2012 masa tu buskers dia nak dapatkan permit untuk performing ke jalanan masa tu, di bawah under DBKL. Dan saya adalah artis yang diberi macam aluan lah untuk memulakan permit tu. Masa tu saya antara saya dan Tam Spider diberi award sebagai supportive artist lah untuk program untuk mendapatkan permit tu pada 2012. Jadi saya tak sangka lah, dari situlah saya mula kerjaya sebagai busker, sebab saya jadi ikon busker, tapi saya tak ada info apa-apa dalam konsep jalanan tentang jiwa perasaan tu boleh ke macam mana? Saya stop dulu kat situ, belum lagi aktif lagi sebab saya masih lagi sayang dunia artis saya kan masa tu. And then arwah mak saya meninggal pada tahun 2014. Saya pula tu baru grad daripada broadcast filem. Saya belajar, saya masuk ambil diploma untuk broadcast dan filem. Saya grad, masa tu arwah mak saya meninggal. Saya dah aktif dah sebagai content content digital masa tu, producer. Tapi saya dah drop saya punya saya punya mental breakdown masa tu, sebab arwah mak saya adalah saya punya ikon lah, saya punya idola daripada dulu. She's the one lah yang support saya daripada segi mental, selain pada suami saya lah. Dia antara first orang selepas suami saya lah. Suami saya adalah orang yang kedua lah dalam hidup saya yang support career saya sebagai artis Abang lah. handsome kita FTG ni kan. Kenal ni antara Abang Satiman dengan FTG ni. Low profile kan. Kan. So this is among people yang banyak support saya lah. So orang mak saya memang breakdown. Kemudian bila kita breakdown, income kita dah makin kurang lah. Kita dah tak aktif lagi kan. Kita dah mula nak buat bisnes pun kita dah tak ada jiwa, dah tak ada apa kan. As a husband lah, ketika itu melihat sendiri orang rumah kan, macam mana abang punya pandangan terhadap orang rumah? Macam mana, apa yang boleh support dia ketika tu? Masa masalah thyroid tu. Masa tu kan thyroid tu. Masalah thyroid tu masalah dia pasal thyroid ni dia tak ada ubat. Memang medication pun pergi hospital dia hanya ambil specimen, lepas tu dia kata hormon. Dia nak bagi satu ubat yang tapi ubat tu boleh buat orang tak boleh beranak. Jadi so kita tak ambil berat sangat pasal rawatan hospital lah. Tapi dalam masa yang sama ada member pula introduce satu produk ni lah, dia base cordyceps base lah. Jadi saya buat research sikit pasal cordyceps tu. Dia punya khasiat boleh reduce benda-benda yang bengkak kan. Tapi pendekkan cerita lah, dia healing, lepas dia healing tu momentum naik balik. Tiba-tiba boleh menyanyi balik. Sebab last masa sakit tu ada buat rakaman dengan Abang A. Ali kan. Ada projek Abang A. Ali. Ali. Tu
antara Lepas tu dengan ekspedisi punya ada dengan ekspedisi ahli ekspedisi bukan ahli ekspedisi Zua dangdut metal. siapa tu? Dangdut metal ada. Izo. Izo. Abang Izo punya. So, masa tu condition suara dah tak normal. Dah tak normal lah dan lain Tapi saya recovering daripada tu, itu yang start saya boleh menyanyi lah. Tapi saya drop saya pergi ke dunia jalanan ni sebab puncanya kawan kami daripada broadcast yang belajar tu, diorang dah start basking dan baskers dah mula mendapat ruang tempat itu, dah banyak antara tempat pelopor ruangan. ni pelopor kita ni kan. Jadi mungkin ada netizen kita, penonton-penonton kita ni yang nak tengok, kalau rindu kan zaman tu nak tengok kat mana tu. Okay. Ada dekat YouTube Abot Jack channel. Kat situ ada banyak YouTube pasal basking lah. Abot ada buat beberapa lagu ke. Nak dengar sangat suara Abot boleh kat situ, ataupun Facebook very limited, boleh follow je. Follow Abot punya Facebook Abot Jack, 2 tu 1 I besar 2. Abot Jack besar 1 2 I besar. Satu lagu nyanyi. Aduh. saya ambil lagu daripada yang dalam tu nanti dalam YouTube semua ada, kan. Dekat Facebook saya ada. Boleh follow saya kat situ. Bagi tahu sikit untuk minat. Instagram pun ada. Instagram Abot ABOTJAC. Pastikan ABOTJAC saja. Ada gambar saya pakai cermin mata. Orang lain yang tu semua kon. Boleh pendek sikit nyanyi. Pendek jangan banyak, pendek je. Sikit je pendek je. Lagu camar lah ya. Sikit je pendek je kan. Satu ranggap. Menangis sang camar itu, merintih hati naluri, mengenangkan nasib diri. Apakah kesudahannya? Berlayar di lambung ombak, menghempas ke sudut pantai, gelora menyambung nyawa. Apakah berterusan? Tekan sikit. Okay, last kali sampaikan kepada peminat yang merindui. Sebenarnya ramai yang tengok ni yang berumur sebenarnya. Di antara 30 tahun ke atas saya punya. Saya tak ada ramai yang muda-muda tengok. Bagi tahu sikit pada peminat-peminat saya yang masih lagi ingat saya, yang masih kata vote saya. Saya punya channel YouTube tu tak berapa banyak subscriber. Silalah datang. Nanti kita beritahu, nanti kita war-war kan. Facebook pun tak banyak follower lagi. Boleh terus follow saya. Sebab saya aktif sebagai pemuzik jalanan. Saya harap anda gembira dengan saya berkarya acara macam ni. Selain daripada tu, kepada kawan-kawan artis yang lain kat luar sana, yang independen macam saya juga, yang bekerja sendiri, support ni Pekeso ni. Bukan support untuk Pekeso memang support kita support kita. Bila anda mencarut kat Pekeso ni, banyak benefit kita yang jaga dapat kita ni. Ya, sama macam mana kerajaan sekarang kan, kita jaga kita. Jadi saya saran kat kawan-kawan artis semua, tak kira lah anda kerja sendiri ke, menyanyi kat tepi jalan ke, kat mana pun, kita berkarya ni, orang seni, Mai ni masuk Pekeso ni, carum lah. Bukan banyak pun, sikit je, tak percaya pergi jumpa Abang Satiman. Abang Satiman akan tunjukkan macam mana. Okey, dah lah cukup lah tu untuk promosi Abot kan. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Terima kasih. Thank you Abang for FTG ni semua. Okay. Artis tahun 1996. So semua orang tahu Abot sebagai singer-songwriters. And then Abot juga penulis cipta lagu. Pada tahun 2003 Abot menulis novel. Novel pertama Abot dilancarkan di Yusti Melaya oleh Chancellor Yusti Melaya yang ke-8 masa tu. So lepas tu start career menulis Abot sampai kini lah. Abot dah menulis lebih kurang 8 bahan tulisan tu. Antara novel yang dapat highlight, yang kira banyak permintaan macam Demi Cinta Kisha, Tinggal Jangan Lepaskan. So Abang still menulis, cuma kurang sikit sebab sekarang dah bertukar bidang menjadi pemuzik jalanan. Masih ingat lagi tak masa zaman-zaman kegemilangan dulu, macam mana boleh asal-usul jadi penyanyi tu? Boleh cerita sedikit? Jadi penyanyi masa tu. Okey, Abang memang minat menyanyi daripada sejak kecil lagi lah. Tapi intention Abang lebih kepada nak jadi pencipta lagu sebenarnya.
daripada sebab menyanyi tu antara macam device lah untuk abang untuk promote diri abang dalam bidang muzik ni kan. So abang banyak masuk pertandingan dekat sekolah, tapi tak pernah menang. Sebab kita bukan nak jadi penyanyi, kita nak jadi pencipta lagu, tapi kita hanya gunakan vokal kita sebagai device untuk kita nak masuk dalam market kan. So tahun 1993 habis sekolah, abang pergi audition dekat majalah Ujang masa tu. Ujang adalah antara tu, dia tengah buka division baru, dia department baru muzik bawah under saudara Zali Kamari masa tu. So dia cari, so abang pergi audition kat situ, abang diperkenalkan, tiba-tiba abang di offer sementara nak sign kontrak tu, abang di offer jadi bekerja dengan majalah Ujang. Jadi daripada clerk sampai ke jadi sekretari Ujang dekat setahun lebih lah. Dan tu kat situ abang diperkenalkan dengan dunia penulisan. Kat situ abang jumpa ramai penulis novel masa tu, yang mengutai departmen novel masa tu, saudara Luffy, saudara kenal kan Luffy, DJ RTM dulu. Lepas tu saudara Mas Dimas dengan arwah Cik Azim, Cik Azim Saleh. So dia orang antara mentor abang yang buka abang pasal dunia penulisan lah sikit-sikit. Penyanyi Awak sebenarnya menulis ni ialah born talent. Ya, abang tak belajar 100% pun, tak ada masuk kursus, tak ada apa. Menulis ni tiba-tiba dia handal. Dia boleh menulis lah. Tapi abang tak melaikan apa-apa novelnya, cuma inspiration tu dah ada. Satu lagu nyanyi. Aduh. saya ambil lagu daripada yang dalam tu, nanti dalam YouTube semua ada, kan. Dekat Facebook saya ada. Boleh follow saya kat situ. Bagi tahu sikit untuk minat. Instagram pun ada. Instagram abang ABOTJAC. Pastikan ABOTJAC saja. Ada gambar saya pakai cermin mata. Orang lain yang tu semua kon. Boleh pendek sikit nyanyi. Pendek jangan banyak, pendek je. Sikit je pendek je. Lagu camar lah ya. Sikit je pendek je kan. Satu ranggap. Menangis sang camar itu, merintih hati naluri, mengenangkan nasib diri. Apakah kesudahannya? Berlayar di lambung ombak, menghempas ke sudut pantai. Gelora menyambung nyawa, apakah berterusan? Terima kasih. Okay, last kali sampaikan kepada peminat yang merindui. Sebenarnya ramai yang tengok ni yang berumur sebenarnya. Di antara 30 tahun ke atas saya tak ada ramai yang budak-budak muda tengok. Bagi tahu sikit pada peminat-peminat saya yang masih lagi ingat saya, yang masih kata vote saya. Saya punya channel YouTube tu tak berapa banyak subscriber. Silalah datang. Nanti kita beritahu, nanti kita war-war kan. Facebook pun tak banyak follower lagi. Boleh terus follow saya. Sebab saya aktif sebagai pemuzik jalanan. Saya harap anda gembira dengan saya berkarya acara macam ni. Selain daripada tu, kepada kawan-kawan artis yang lain kat luar sana, yang independen macam saya juga, yang bekerja sendiri, support ni Pekeso ni. Bukan support untuk Pekeso memang support kita support kita. Bila anda mencarut kat Pekeso ni, banyak benefit kita jaga dapat kita ni. Ya, sama macam mana kerajaan sekarang kan, kita jaga kita. Jadi saya saran kat kawan-kawan artis semua, tak kira lah anda kerja sendiri ke, menyanyi kat tepi jalan ke, kat mana pun, kita berkarya ni, orang seni, meh ni masuk Pekeso ni, carum lah. Bukan banyak pun, sikit je, tak percaya pergi jumpa Abang Satiman. Abang Satiman akan tunjukkan macam mana. Okey, dah lah cukup lah tu untuk promosi awak kan. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Terima kasih. Thank you Abang for FTG ni semua. Okay.